Islam Palestin. Kalau kita faham, isu Palestin itu bukan hanya isu orang Palestin. Isu Palestin itu ialah isu perebutan kuasa di atas muka bumi ini. Sejarah sudah membuktikan bahawa siapa yang pegang Palestin, dia pegang dunia. Al-Fadhil Datuk kita sebut tadi, Bukhtanasar, Nebuchadnezzar, Raja Babylon, sebelum dia menguasai dunia, dikuasai Palestin. Kerajaan Rom, sebelum mereka menguasai dunia, mereka kuasai Palestin. Barangkali mereka juga membaca kitab-kitab lama yang diturunkan dari langit, yang mana Adam alaihissalam setelah turun ke muka bumi ini pergi ke Makkah mengasaskan Baitullah. 40 tahun setelah itu Adam pergi ke Palestin membina Baitul Maqdis, dan beliau asaskan kehidupan manusia itu di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sebelum kewafatan baginda, setelah Amul Wufud, setelah tahun-tahun orang-orang Arab datang beramai-ramai memeluk Islam, dakwah yang pertama Rasulullah buat ke mana? Berlakulah peperangan Tabuk, berlakulah peperangan Mu'tah. Kemana pergi Tabuk dan Mu'tah itu? Sasarannya ialah untuk menguasai Palestin. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami konsep ini. Dikebumikan jenazah Rasulullah SAW, perintah pertama keluar ialah hantar tentera Usama meneruskan perjuangan jihad untuk membebaskan Palestin yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan kita cukup besar, dan kita memerlukan ramai orang-orang yang mendukung perjuangan ini. Yang kita sedih ialah apabila kita suka berbincang pada titik begini. Pagi tadi saya terima SMS orang kawan yang tanya, kawan ni bukan orang lain, orang sunnah juga, bukan orang perlis, orang luar perlis. Tanya, apa pandangan Ustaz tentang Muhammadiyah? Pada saya, kalau orang sunnah tanya apa pandangan terhadap Muhammadiyah, ini pelik sikit. Kita jangan menilai sesuatu itu daripada individu yang ada di dalam pertubuhan. Kita mesti menilai perjuangan itu daripada kenapa pertubuhan itu diwujudkan, apa semangat dia, bagaimana perjuangan pengasas-pengasas dia. Kerana adalah orang tertentu komen, maka dianggap ini golongan yang bukan sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, musuh Islam bersatu menentang orang Islam di dalam kepelbagaian mereka. Tetapi kenapa pula kita orang Islam ada label-label di antara satu sama lain? Ini sunnah yang asli, ini sunnah yang tidak asli. Dia macam pergi KFC. Nak KFC ori ke nak yang spicy? Perjuangan kita tidak ada ukuran begitu. Perjuangan kita ialah selagi mana orang berkenaan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah orang yang turut sama-sama berjuang dengan kita. Kita utamakan kesatuan, elakkan perpecahan. Kemudian yang kedua, kita mesti mengutamakan usaha menghimpunkan, jangan mengkucar-kacirkan. Himpun seramai mungkin manusia agar dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam usaha kita menghimpun manusia itu, sudah pasti yang kita himpunkan itu banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Kenapa banyak kelemahan? Kerana inilah dipanggil sebagai usaha dakwah. Kalau kita nak orang yang mengikuti kita sama seperti kita, saya yakin dan percaya dakwah itu tidak akan berjaya. Mati kita besok hari, berkumpul bersamalah dengan kita dakwah kita sekarang. Rasulullah SAW menerima para sahabat yang memeluk Islam itu seadanya. Seadanya sahabat itu. Pernah tak kita baca dalam sejarah Islam, apabila ada sahabat masuk Islam, Rasulullah akan tanya, kamu nak pilih nama apa?
Ada tak dia tanya sewaktu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu nak masuk Islam, dia kata, Amr, kamu ni masuk Islam, kamu nak tukar lama tak? Tak ada. Ataupun dia tanya lagi, Amr, kamu dah bersunat ke tidak? Tak ada. Ataupun setelah Amr masuk Islam, Rasulullah kata, kejap lagi azan mailah kita semayang sama-sama no. Amr Al-Fatihah pun tak kenal lagi. Sebab itu usaha tajmid itu kita terima manusia itu seadanya sebagaimana keadaan yang kita terima, dan usaha islah mesti dilakukan. Bagaimana melakukannya? Beri ilmu, beri pengetahuan. Dan kita pun tahu pelajar sekolah rendah pun ambil masa 6 tahun, sekolah menengah pun 6 tahun, universiti paling cepat pun 4 tahun. Proses ke arah memahami agama. Janganlah sewaktu usaha kita tajmid manusia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita tengok ada perkara titik bengek sedikit kekurangan di sana sini, kita berkata, awak ni tak layak ikut sunnah lah. Sampai bila dakwah ini akan berkembang? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha mengumpulkan manusia, kita letakkan titik pertemuan itu pada satu perkara sahaja, iaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Sifat golongan salaf ialah sifat yang sentiasa ingin belajar. Semua kita tahu tentang sejarah khilaf bacaan Al-Quran di antara para sahabat Rasulullah SAW, sehingga berlaku pertengkaran, sehingga ada sebahagian menghunuskan pedang. Tetapi apabila berjumpa Rasulullah kata bacaan ini betul dan bacaan ini betul. Apa yang berlaku? Simpan balik pedang. Tapi kenapa sebagian manusia bila dah nampak kebenaran dia kata, dah, ini ilmu tak betul ni, ilmu saya saja yang betul. Apa sebab 40 tahun dulu saya dah belajar macam ni dah. Kalaulah para sahabat yang berlalu hampir dengan Rasulullah, ada sebahagiannya tidak mendengar hadis daripada Rasulullah SAW, kerana semangat mempertahankan sunnah, mereka sanggup bergadai nyawa. Tetapi apabila dibuktikan terdapat hujah yang sahih daripada Rasulullah SAW, mereka akur dan menerima. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca kitab Talbis Iblis karangan Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Iblis dia akan menyesatkan manusia tak kira apa jenis manusia. Tak kira bagaimana hebat manusia itu, bagaimana alim manusia itu, bagaimana warak manusia itu. Semakin alim manusia itu, Iblis akan kata, oh kamu sudah alim, orang lain jahil. Sedangkan kita mempunyai akidah yang menyatakan Al-Alim huwa Allah, yang maha mengetahui itu adalah Allah, bukan manusia. Dah dapat notis berhenti Okey, InsyaAllah kejap lagi saya berhenti Jadi sifat kita di dalam tajmid manusia, di dalam mengumpulkan manusia untuk dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, konsep dakwah as-salafiyah. Konsep dakwah as-salafiyah yang dipraktikkan oleh para sahabat, yang dipraktikkan oleh para tabi'in itu mesti ada pada diri kita. Sifat rahmah, sifat rasa kasih, sifat rasa kesian melihat orang yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah mesti ada pada diri kita. Orang yang bersifat kasih, orang yang bersifat sayang, orang yang bersifat kesian ini, dia tidak akan membentak orang lain, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Dia lebih mengambil sifat didik, ajar, bagi alternatif, bagi tawaran, dia terima, alhamdulillah, itu hidayah daripada Allah. Dia tolak, bukan berarti kita bermusuh, barangkali pendekatan itu tidak berjaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dakwah sunnah ini telah tersebar di seluruh tanah air, diterima dengan cukup baik. Tinggal lagi bagaimana kita nak tajmid, bagaimana kita nak memastikan bahawa ia menjadi suatu dakwah yang menguasai seluruh kehidupan
Apa dia tu? Tapi ada jawab. Ya. Apakah kita boleh kata, awak sunah janggut je, sunah lain awak tak ikut, kami tak nak geng dengan awak. Boleh ke kita buat begitu? Ya. Sekurang-kurangnya manusia